Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada pelajar-pelajar sekalian. Hari ini kita akan habiskan bab 1 dengan mempelajari topik terakhir dalam subtopik pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Jika pada kelas sebelum ini kita telah mempelajari mengenai teknik aseptik, hari ini kita akan mempelajari satu lagi benda baru, yaitu antibiotik. Apakah itu antibiotik? Antibiotik ialah ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh bakteria. Akan tetapi, antibiotik tidak berkesan terhadap jangkitan virus. Contohnya, sekiranya kamu demam, selesma, ataupun batuk biasa yang disebabkan oleh virus, antibiotik bukanlah ubatnya, kerana antibiotik ini hanya berkesan untuk menghalang pembiakan bakteria sahaja. Terdapat banyak jenis antibiotik dalam dunia perubatan. Cuma cikgu highlightkan beberapa sahaja di sini. Contohnya penicillin, cephalosporin, dan banyak lagi nama-nama antibiotik. Cuma yang biasa kamu jumpa dalam silibus tingkatan 5 sains ini, antibiotik yang diberi nama penicillin. Oke, sedikit sejarah mengenai penemuan antibiotik. Siapakah pakcik dalam gambar itu? Oke, beliau ialah Sir Alexander Fleming, bukan orang lain, keluarga juga. Beliau adalah orang pertama yang menemukan antibiotik. Bagaimana beliau menemuinya? Pada suatu hari, dia membuat satu eksperimen ringkas. Beliau ambil satu ceper, kemudian diletakkan dengan bakteria di dalamnya. Kemudian beliau memasukkan penicillin di dalam piring tersebut. Apa yang beliau dapat perhatikan, terdapat kawasan jernih yang terbentuk di sekeliling ceper penicillin. Macam dalam gambar inilah. Maknanya apabila beliau menitiskan penicillin di sini, kawasan di sini menjadi jernih, menjadi bersih. Maknanya tidak ada bakteria membiak di kawasan tersebut. Ini membuktikan penicillin telah membunuh ataupun membangkitkan pertumbuhan bakteria di situ. Ya. Kamu juga boleh rujuk eksperimen yang ada di buku teks muka surat 37, ya, sering keluar di exam. Kamu boleh baca dan kamu boleh nampak ianya adalah lebih kurang sama dengan apa yang dilakukan oleh Sir Alexander Fleming ini. Kerintangan antibiotik. Sila beri perhatian kerana ini adalah satu topik yang agak penting. Apakah yang dimaksudkan oleh kerintangan antibiotik, ya? Kerintangan antibiotik ini berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria. Maknanya apabila kita makan antibiotik itu sudah tidak boleh membunuh bakteria yang ada di badan kita. Maknanya kita tidak sembuhlah, kan? Okey, oleh itu antibiotik tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Kita kena jangkitan, kita sakit. Kita makan antibiotik, kita tidak sembuh. Ini maknanya kerintangan antibiotik sudah pun berlaku. Apakah punca berlakunya kerintangan antibiotik? Oke, kita lihat punca yang pertama. Ianya berlaku apabila kita menggunakan antibiotik secara berlebihan. Oke, mesti kamu pernah pergi ke klinik apabila sakit, kan? Doktor bagi kamu antibiotik sebagai ubat. Perasankah dia akan bagi tahu antibiotik ini kamu kena habiskan. Yang kedua, kamu kena makan ikut masa. Perasankah? Sebab jika kamu tidak mengikuti nasihat tersebut, antibiotik itu tidak akan berkesan. Oke, contohnya di sini. Jika kamu disuruh makan obat itu 3 kali satu hari, kamu pergi makan sampai 5 kali. Antibiotik itu tidak akan berkesan untuk melawan penyakit. Dan kerintangan antibiotik akan berlaku. Oke, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Contohnya merawat jangkitan yang disebabkan oleh virus. Oke, kamu sakit tekak, kamu demam, kamu selesma, yang biasa-biasa saja. Tapi kamu makan antibiotik sebagai ubat. Kesannya satu hari nanti kerintangan antibiotik akan berlaku. Bila mana kamu sakit lagi, kamu makan antibiotik, kamu sudah tidak sembuh lagi. Itu maksudnya penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Kita hanya makan antibiotik ketika kita sakit akibat jangkitan bakteria sahaja. Jika jangkitan yang disebabkan oleh virus, antibiotik bukan obatnya. Sebab yang ketiga,
Kerintangan antibiotik akan berlaku jika kita tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Ya, contohnya dokter bagi tahu, makan 3 kali 1 hari. Makan pagi, malam, ataupun tengah malam. Kamu pula makan suka-suka. Kamu makan 3 biji sekali jalan. Petang dan malam kamu nak makan sudah, sebab sudah makan tadi 3 biji. Itu maksudnya kamu tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Ini akan menyebabkan berlakunya kerintangan antibiotik. Adakah kerintangan antibiotik ini bahaya? Jawabannya yes, ya. Kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah dengan lebih banyak penyakit. Oleh itu, kita harus mengelakkan daripada berlakunya kerintangan antibiotik di dalam tubuh kita. Makan ubat mengikut nasihat doktor dan jangan menyalahgunakan pengambilan antibiotik untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh virus. Oke, habis mengenai antibiotik, sekarang kita akan melihat kaedah rawatan penyakit berjangkit. Kamu sudah mempelajari beberapa jenis penyakit semasa di tingkatan 2. So, hari ini kita hanya akan fokus kepada 3 jenis penyakit sahaja, puncanya dan juga cara untuk merawatnya. Oke, penyakit yang pertama ialah penyakit pneumonia. Oke, apakah itu penyakit pneumonia? Oke, ini adalah satu penyakit di mana kita punya paru-paru terkena jam. Kita dalam bahasa kampungnya kita panggil paru-paru berair lah, macam tu. Apakah simptom-simptomnya? Kamu akan merasa sakit dada, pening kepala, batuk-batuk, dan juga kamu akan demam, ya. Oke, ini adalah pneumonia. Apakah punca pneumonia? Puncanya adalah disebabkan oleh sejenis bakteria yang diberi nama Streptococcus pneumoniae. Sebutnya macam Perancis sikit, ya. Jadi ianya disebabkan oleh bakteria. Bagaimana pula kita ingin merawat penyakit ini? Pneumonia dirawat dengan menggunakan antibiotik. Contoh antibiotik yang boleh kita gunakan penisilin lah. Kita baru belajar pasal antibiotik tadi kan. Penyakit yang kedua diberi nama athlete's foot. Maknanya dalam bahasa Melayu kaki atlet, tapi bukan kaki atlet yang sado tu lah. Ini lebih kepada kaki yang macam gini. Kalau kamu perasan, terdapat ruam-ruam di sekitar kawasan kaki, merah-merah, gatal-gatal. Mungkin kepada mereka yang pernah menghidap penyakit ini, mereka akan rasa gatal, mereka akan rasa kurang selesa, asyik menggaru, dan kulit menggelupas. Oke, ini adalah penyakit yang diberi nama athlete's foot. Apakah punca penyakit ini? Ya, oke, puncanya adalah disebabkan oleh fungi ataupun kulat. Ingat masih kulat? Kulat contohnya cendawan lah kan, dia boleh tumbuh kan. Maknanya di sekitar kawasan kaki itu telah tumbuh fungi ataupun kulat yang diberi nama Trichopiton rubrum. Ambek kau, susahnya mau disebut. Penyakit ini boleh berlaku sekiranya kamu tidak menjaga kebersihan badannya. Ingat, kebersihan adalah sangat penting. Bagaimana untuk merawat? Oke, penyakit ini kita boleh rawat dengan menggunakan antifungal. Antifungal ini ada banyak jenis. Ada yang ubat sapu, ada juga yang dimakan secara pil, ada juga dalam bentuk cecair. Ya. Oke, penyakit yang ketiga dan terakhir, kayap. Kayap ini agak popular sedikit. Ianya adalah sejenis penyakit yang sangat mudah berjangkit, terutamanya apabila kamu berkongsi barang dengan penghidap penyakit ini. Apakah simptomnya? Kamu tengok sangat teruk kan? Penghidap akan merasa gatal-gatal, melecet di kawasan-kawasan tertentu, kemudian ada ruam, ada merah, kemudian nampak jelek lah, kan? Tak cantik, tak handsome sudah. Puncanya adalah disebabkan oleh virus yang diberi nama Varicella zoster, pun sedap namanya, ya. Oke, kayap disebabkan oleh virus. Bagaimana untuk kita merawat kayap? Oke, obat yang kita gunakan dipanggil sebagai antiviral. Ingat nama-nama obatnya, antiviral. Virus kita guna antiviral. Kalau fungi kita guna antifungi. Kalau bakteria kita guna antibiotik. Oke, dengan berakhirnya penjelasan saya tadi, maka dengan ini kita sudah menghabiskan bab 1
untuk silibus tingkatan 5 SPM. Lepas ini cikgu akan bagi link kuisis untuk kamu jawab di dalam grup. Pastikan kamu berikan komitmen dan jika ada masalah jangan malu untuk berhubung dengan cikgu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.